Yawmin azim asara bi an yahdiyani sawa'is sabil. I'lamu ayyuhal mu'minuna wal mu'minat ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Wa inna waliyallahu alladhi nazala salihin sadaqallahu al-azim. InsyaAllah malam ini kita sambung kita berhenti awal sikit saja. Karena memenuhi tuntutan daripada Allah, tuntutan daripada Nabi SAW. Malam ini akan berlaku gerhana bulan. Mungkin Allah nak bagi lagi kepada kita itu tanda-tanda kebaikan. Tak buat pun memang kena buat, walaupun dia sunat, tapi itu sebab kaedah yang Nabi guna perkataan wa idza ra'aituhuma, dan apabila kamu nampak berlaku kedua-duanya, yakni kusuf dan khusuf berlaku, maknanya Nabi kata fal yusall, hendaklah kamu sembahyang. Thumma da'u ilaih, kemudian kamu berdoa padanya. Doa pada Allah. Mana dia untuk? Jadi guna perkataan ini, digunakan perkataan apabila kamu nampak keduanya, digunakan fa kaedah la taukid. Fal yusall, maka hendak kamu sembahyang. Hendaklah kamu solat. Mana tuntut. Baik, insya-Allah. Baik, sambung kita masuk kita masuk dalam gerakan yang tersendiri. Kita hari itu kita bicara mengenai gerakan-gerakan Islam. Hari ini adakah wujud gerakan Islam? Dia tanya saya baru ni tentang IS tu. Saya kata yang tu saya nampak macam propaganda Yahudi. Akhirnya timbul 2-3 hari ni memang Yahudi yang melakonkan rencana tu. Sehingga insya-Allah saya hanya bercakap minggu lepas. Seperti Ustaz macam mana IS, saya kata ni semua pada pandangan saya kata ini saya nampak macam satu propaganda Yahudi untuk memburukkan Islam. Untuk nak tutup kes Gaza, nak tutup kes lain, nak tutup kes Ukraine, tembak kapal terbang dan sebagainya saja, itu dia buat gini. Akhirnya alhamdulillah 2-3 lepas kita boleh buka, memang ada. Adik saya post kat saya, memang depa saja dia pelakon buat gitu. Amerika ni. Saya. Yahudi kan dia kata dalam Quran kan, saya pesan dulu kan, Al-Quran pesan Yahudi tak akan berhenti daripada musuh kita sampai kemudian mereka akan murtadkan kita kalau boleh. Sedaya upaya mereka ini satu. Tu Yahudi dah sumpah ni tu dah. Lagi tu ada Yahudi di muka bumi ni, lagi takkan aman. Tahan. Lagi betul Tuhan pesan dalam Quran pun jangan duk kawan dengan Yahudi. Bahkan kalau kita buka dalam kitab Bible tu sendiri pun, dalam kitab Bible tu sendiri Nabi Musa ada pesan dengan orang Yahudi jangan kawan. Bahkan dalam kitab Bible New Testament Nabi Isa pun pesan jangan kawan dengan Yahudi. Mana benci sungguh Yahudi. Mari tengok gerakan Islam malam ni InsyaAllah saya redha apa yang berlaku kat saya. Kalau sebelum ini mereka cari Osama Ladin, lepas ni mereka cari Ismail, tak apa, saya tak kisah. Saya redha, saya kata Allah. Saya tetap akan berjuang atas kehendak Allah dan Rasulnya. Saya tetap akan memburu Yahudi. Baik, insyaAllah. Dia kata gerakan Islam ni gerakan yang tersendiri. Gerakan Islam adalah gerakan yang tersendiri dalam arti kata bahawa gerakan ini akan tumbuh dan muncul dari dalam realiti masyarakat Islam itu sendiri, bukan diimport atau diwahyukan dari timur atau barat seperti terdapat pada organisasi dan pertubuhan lain. Kita bincang. Dia kata gerakan Islam ni fathiyakan, kemudian Allah merahmati dia. Dia kata gerakan Islam gerakan yang memang muncul sendiri. Contoh tengok Rasulullah, ada ditiru siapa-siapa lah. Tuan-tuan boleh buka gerakan Islam di bawah Rasulullah, kau tiru dari sini kan, tiru ni, ada tiru dah. Yang meniru ni orang Melayu. Tak sungguh. Orang Melayu ni dia suka meniru. Tengok mereka buat seluar belah, mereka buat. Tengok orang putih pakai subang sebelah, dia pakai subang sebelah. Tengok orang putih buah tani, dia buah tani. Buat apa pun. Tengok orang putih buah subang di biak mulut, dia pun buah subang di biak mulut. Bukan buah subang, dia buah kesang kat budak-budak besar tu. Yang budak pakai pampers lah buah ni. Macam-macam tengok je. Nak makan rumah tu. Yang mudah tiru ni orang Melayu. Gitu. Islam dia tak meniru siapa. Kerana dia datang daripada Allah. Allah suruh buat, kena ikut Allah. Tapi dia kata gerakan yang tersendiri. Dia tumbuh dan muncul ni daripada realiti masyarakat. Mana masyarakat kan tak macam tu. Islam dia masyarakat Islam tak macam ni, dia macam ni. Tapi tu kena jaga. Dia sendiri dia macam tu. Bukan diimport. Ideologi Islam dia bukan diimport. Islam berpunca daripada Quran dengan hadis. Betul, gerakan yang bertunjangkan kepada Quran dan hadis, yakni gerakan yang dipimpin oleh Allah dan Rasulnya.
Saya cerita. Sebab dalil. So kita buka pada surah Ali Imran. Kita buka pada surah Al-Maidah. Kita akan nampak pada ayat 55. 56. 55 dia kata, innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sesungguhnya pemimpin bagi kamu, wali, mana pemimpin, pelindung, penjaga, pemelihara bagi kamu adalah Allah dan Rasul. Maknanya konsep dia Allah dan Rasul. Pemimpin yang utama yang kita kena bagi wala ialah kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, pemimpin yang kedua yang kita kena taat ialah walladzina amanu. Nak kena cari pemimpin itu mesti beriman. Sehingga di sini Imam Ahmad bin Hanbal dia katakan nak jadi mufti. Kalau nak jadi mufti mana orang yang tinggi dalam agama ni. Dia kata dia menggariskan ada 6 syarat. Bukan saya kata, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata yang pertama sifat dia adalah orang yang memiliki niat ikhlas. Kerana tanpa keikhlasan ia tidak akan mendapat petunjuk. Dia kata mufti bila duduk tu dia kata kena ikhlas. Senang nak jadi ikhlas. Bukan kerana nama, bukan kerana pangkat darjat, bukan kerana wang ringgit, bukan kerana tunjuk bukan. Dia mesti suci hati dia semata-mata nak memerintah, nak buat agama ni kerana Allah. Nak cari mufti gitu senang. Kerana Allah. Itu dia. Imam Ahmad kata. Dia kata kerana kau tanpa keikhlasan, bila pun dia tak boleh, sebab dia main Al-Quran. Berapa banyak ayat Quran yang kata Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang yang zalim, Allah tak akan beri petunjuk kepada orang yang fasik, Allah tak beri petunjuk kepada orang yang dia main ayat tu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, contohnya. Bila dia tak ikhlas, dia akan berlaku zalim, maka petunjuk Allah tidak akan berlaku kepada orang yang zalim. Nampak? Ini Imam Ahmad, satu imam yang besar. Mereka ni semua ni Allah, Quran dengan hadis ni semua ni dalam dada dan kepala dia kata tak ikhlas sebab dia guna dalam Quran pun mukhlishina lahud din, ikhlas dalam agama tu. Cari mufti betul senang kan dia, betul ikhlas, lantik dia buat kerana Allah. Yang kedua dia kata mestilah seorang yang berilmu, berwibawa, wara dan tidak sombong. Ada 4 sifat. Yang kedua dia kata seorang itu mesti ada ilmu, mana pengetahuan dia meliputi. Mana bila orang yang berilmu dia tak akan bergaduh dengan orang. Kalau dia silap dia akan mengaku kesalahan dia. Ini orang berilmu. Bukan dia nak tegak hak dia juga. Kalau seorang berilmu kalau dia silap ni, ya tak apa. Okey. Kemudian dia tambah dia mufti pula, dia akan umum di radio TV. Dia mengaku kesilapan dia malam 23 malam yang lepas saya telah mula fatwa dan fatwa tu sebenarnya ada sikit pencanggahan. Maka dia mengaku ini orang yang berilmu. Dia bukan saya kata tu lah mana boleh. Itu bukan mufti. Nampak? Imam Ahmad dia garis. Kemudian dia kata mesti ada sifat kewibawaan dia, maknanya kesanggupan dia untuk memikul tugas yang kita berwibawa tu. Sanggup dia untuk pikul tugas tu. Dia tak sanggup, mana kena bunuh. Kalau lantik dia sekian-sekian, kami lantik untuk jadi mufti. Saya rasa saya tak boleh lah, saya serahkan kepada yang ni lah. Itu orang yang memang. Bukan saya kata ni kami melantik ni. Alhamdulillah saya tunggu lama dah kata ni. Okay. Dia tak boleh itu. Okay. Kemudian dia akan mesti yang warak. Warak mana sentiasa menjauhi perkara Allah. Warak. Dia cari jalan. Bukan dia bersubahah, bersekongkol. Tak, dia jauhi. Kemudian dia tidak sombong. Mufti tidak sombong kata Imam Ahmad. Jangan salah sangka no. Jangan salah faham esok pergi report kat mufti no. Ni saya kata Imam Ahmad bin Hanbal kata no. Tajuk buku yang saya ambil bukan saya ambil dari buku, saya ambil daripada tengok tajuk dia terang-terang. Tajuk abang terang-terang tengok. 3 ni mengenal peribadi 30 pendekar dan pemikir Islam dari masa ke semasa. Cetakan 1985 dicetak oleh Pita Bina Ilmu
Jakarta. No? Ada buku nak kat nak? Pakai kitab, bukan pakai iPad. Tidak sombong. Nah, itu dia. Subhanallah. Tak sombong makna dia akan turun. Walaupun bila panggil dia main kenuri di kampung, walaupun tak ada meja VIP, dia sanggup duduk di meja orang ramai, sembang ramai. Dia tak sombong. Bukan ramai. Nak makan sini Pak. Dah, saya dah. Dia mesti makan dengan orang ramai. Dia tak sombong. Bahkan bila nak balik pun orang kata, tuan nak tanya tuan sikit. Dia sanggup berhenti lagi berkata, tak boleh tadi saya kalau tak boleh. Dia orang yang tidak sombong. Adik cari itu senang adik. Adik bercari tak main kat saya tunjuk. Ada Ustaz. Dia bercari tak. Baru jadi ustaz pun sombong pada. Jadi apa saya pun tak mau tanya. Sombongnya. Nah. Tadi masa orang suruh tanya, tak mau tanya ni saya. Kalut ni. Apa macam tu? Baik. Ciri yang ketiga dia kata hendaklah orang yang kuat dan sanggup menghadapi suatu perkara berkat ilmu dan mentalnya yang tinggi. Makna yang ketiga orang yang kuat dan sanggup menghadapi suatu perkara. Maknanya bila mai masalah apa, dia tenang hadapi. Bukan dia kata mailah masalah berat macam mana pun. Silap abang silap. Tu dia. Minyak tak naik. Subsidi korang. Mufti kena pihak abang, jangan duk bermurung. Kalau subsidi korang harga sama, maknanya korang subsidi 2 rupang, kami tambah 2 rupang, makna harga tetap juga dengan tu. Pasal ambil korang 2 rupang, tambah 2 rupang sama. Mufti kena pihak abang, hampa jangan pemurung. Kalau kata tambah dinaik lagi daripada RM2 serupang, RM2.3, makna tu bukan subsidi korang, yang tu tambah harga. Contoh kata orang puan saya ni malam dia main malam ni. Saya kata saya sanggup bagi minyak RM2 dulu ni. Dia tambah RM5. Dia tambah RM5. Jadi RM2.5. Tiba-tiba saya kata ni hari ni apa nama duit tak berapa cukup. Sanggup takat RM8 je lah. Maknanya dia tambah lagi 7. Harga sama lah RM2.5. Itu maknanya korang subsidi tambah RM2 sama harga. Ni pinai sampai RM2 lebih sekarang tadi. Mufti dia kena bangkit, dia kata ni apa saya benda ni saya tak apa boleh. Hampa ni murung ni. Esok saya nak tanggungjawab ni. Dia kata mufti kena kuat dan sanggup hadapi benda ni. Tak tahu kot temolok kenyang Allah Alam tadi cakap kan. Tadi tak ada Allah Alam. Berkat ilmu. Sebab dia takut Allah Ta'ala sedang melihat dia. Macam saya mengajak ni pun Allah duk tengok ni. Nak cakap benda betul kan dah salah ya. Dan malaikat di tepi dia jati lah nak kata apa. Dia kena tahu sampai tengah tu. Setiap kali kita masuk ofis, masuk pejabat di mana pun, ni ada 2 pengiring yang ada ni. Yang pengiring tak boleh tipu tu. Dan Allah duk perhati. Dan mentalnya, mana mental tinggi, bukan mental, mental. Maknanya tahap pemikiran dia kena lebih pada orang lain. Yang kata di mufti ni, kata Imam Ahmad. Yang keempat, hendaklah seorang yang memiliki wibawa besar agar tidak diperolok oleh masyarakat. Maknanya dia nak memiliki kepribadian yang besar supaya dia tidak diperolok oleh masyarakat. Makna pribadi itu kena bagus. Ni duk dengar cerita Mata malam kemarin mufti pergi menyanyi. Contoh lah, contoh. Tak boleh. Kita mau dengar apa tahu tak malam kemarin mufti main kampung kami dengan tak sedar. Mufti main kampung, 5-6 orang dia pergi jumpa dengan pegawai masjid apa, suruh buka masjid. Apa siapa? Ajak Tuan Imam dengan tuan kuasa masjid pergi gerak buat qiyamulail. Dia mufti. Ada tak mufti lagu tu? Makna mufti hendaklah memiliki peribadi yang cantik supaya tidak diperolok. Tidak orang perolok balik, kata Imam Ahmad. Yang kelima, dia mesti orang yang mengetahui keadaan manusia. Makna mufti mengetahui keadaan semua peringkat manusia. Dia pergi kampung ni, dia pergi kampung ni, dia pergi kampung ni, dia kenal. Bahkan kita perhati prinsip Hasan Al-Banna. Dia kata aku lebih suka berkawan dengan orang bawahan daripada berkawan dengan orang atasan. Aku lebih suka berkawan dengan orang miskin daripada kawan kaya. Mana kenal pribadi orang miskin.
Mana dia kenal-kenal dengan semua orang. Semua peringkat umur, semua peringkat masyarakat, semua di kampung, di mana dia kenal-kenal semua. Dan yang keenam, hendaklah orang yang mengetahui ilmu Al-Quran dan hadis Nabi. Yang ini kenapa Quran? Ini kata Imam Ahmad sebagai contoh. Mana ini yang katakan gerakan bila ada pemimpin-pemimpin gerakan yang bertunjang berkali pimpinan Allah yang disebut tadi. Pemimpin kamu ialah orang-orang beriman. Yaitu orang beriman apa tadi? Kita baca ayat itu, dia kata innama waliyukumullah wa rasuluh yang pertama, yang kedua wallazina amanu sifat dia, di mana wallazina ada sifat dia lagi iaitu allazina yuqimuna shalah. Pemimpin kamu nak letak gerakan, pemimpin kamu yang nak memimpin gerakan itu adalah mereka orang yang sentiasa mendirikan salat. Sama ada yang wajib maupun yang sunnah. Dia kena. Kemudian wa yu'tuna zakah, pemimpin mesti mengeluarkan zakat, mana sentiasa mengeluarkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bukan mencari satu kepentingan pribadi, dia mesti bantu dia yang bantu orang. Kemudian wahum raki'un, dan orang yang pemimpin gerakan itu bila bertunjang Quran ini mesti rokok, tunduk patuh kepada arahan Allah. Senang nak si pemimpin. Pemimpin gerakan mesti tunduk patuh pada arahan Allah. Allah arah je ni, Nabi arah ni, dia kena ikut tanpa dia bangkang. Wa may yatawallallahu wa rasulah, barang siapa yang mengikuti akan Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan ikut di belakang orang beriman tadi yang ada ciri-ciri tadi, ciri-ciri mendirikan salat, zakat dan rokok doa, mereka fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sungguhnya parti Allah ataupun gerakan Allah tadi, mereka lah sentiasa yang mendapat kemenangan. Itu kata Allah. Kemudian gerakan yang kata sendiri, gerakan yang muncul daripada masyarakat Islam ni, dia mesti gerakan yang mencari keredaan, keampunan dan rahmat daripada Allah, yang berdasar kepada iman dan takwa. Ini gerakan. Gerakan ini ada ciri dia, itu ciri yang tadi gerakan yang bertunjang kepada dia. Yang kedua, gerakan yang mencari redha Allah, mencari keampunan Allah, mencari rahmat daripada Allah, yang mana dasar dia berdasarkan kepada iman dan takwa. Senang tak cari gerakan macam tu? Dia buat satu nak cari redha Allah, dia buat satu nak cari ampunan Allah, nak cari rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan yang ada sekarang macam mana? Kemudian yang ketiga, cara dia gerakan yang mencintai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan umat dan Islam. Mana gerakan bila wujud gerakan itu, dia mencinta kepada keamanan. Dia sentiasa cinta kepada ke arah keamanan. Dia tak mau pengusahaan. Nak wujudkan keharmonian untuk semua dan mencari kesejahteraan dalam kehidupan. Ini senang. Kemudian gerakan itu mesti juga, dia mesti dalam ciri dia mesti membenci permusuhan dan persengketaan. Dia benci ke arah permusuhan dan dia akan jauhi. Ini yang kata gerakan Islam yang tersendiri. Bukan diimport. Kalau diimport, sentiasa nak benci orang. Contohnya gerakan yang diambil timbul daripada idea Yahudi, idea Nasrani dan orang lain, idea komunis dan sebagainya. Mereka sentiasa nak cari permusuhan. Dia kira siapa yang kuat dia menang, walaupun dasar menghalalkan cara. Dia tak boleh. Islam tak boleh. Itu Islam dia bertunjang kepada Quran dengan hadis. Itu yang kata hebat. Bersama sekali lagi. Dia kata bukan dah yang diwahyukan dari timur atau barat. Bukan diwahyukan ataupun didatangkan ada ajaran itu daripada timur. Timur maknanya blok komunis, barat daripada orang-orang belah-belah Yahudi sana. Bukan. Macam terdapat organisasi atau pertubuhan yang ada pada hari ini. Dia kata bukan lebih tu. Semua tu ikut, tak boleh. Dakwah Islam adalah satu seruan kepada Allah. Mana dakwah Islam ni sentiasa dia nak cari seruan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bateri tak ada. Dah bagi tahu tadi. Dia kelawan guru memang gitu. Dia kelawan guru. Maknanya gerakan Islam ni dia sentiasa menyeru manusia kepada Allah. Betul dia main ayat.
Dia mai kalau kita buka pada surah Fussilat sampai Allah Ta'ala sendiri bertanya. Kita buka surah Fussilat, kita akan jumpa sepotong daripada ayat Quran yang Tuhan kata pada ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang sentiasa menyeru kepada Allah, sentiasa seru balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru balik ke jalan Islam. Sebab Allah Ta'ala dah bagi dalam Quran, inna hadhihi sabili, inilah jalan tu, jalan aku ni yang lurus lagi dia apa? Wa amila salihah, kemudian orang yang menyeru itu juga sentiasa melakukan amal soleh. Wa qala innani muslimin, kemudian dia kata pula sesungguhnya aku di kalangan orang yang menyerah diri kepada Allah. Senangkah nak cari pemimpin yang pada dalam gerakan itu dia bersifat dengan tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Kita bukan nak puji siapa-siapa, bukan nak naik siapa-siapa. Realiti. Contoh, saya ambil guru saya, Allahyarham Ustaz Fadil Muhammad Nur. Sampai hari ni kita perhati tengok nak cari jejak-jejak dia, payah. Satu dua contoh saya nak bawa yang kata Ustaz Fadil Muhammad Nur, Allah merahmati dia. Yang pertama sekali, bila dia masuk di kampung ni, dia bila panggil makan kenduri, dia tak pernah kata tak madai kecuali jika dia sibuk saja. Kalau ada contohnya di parlimen ke di mana, dia tak main lah. Kalau kata dia tak pergi mana, tuan-tuan panggil, walaupun dia duduk di Bukit Raya, kita panggil di kampung kami di Tok Kepak Mengat Dewa sana, Bukit Raya pun tu main. Walaupun Tok Kepak. Ada tak ada pemimpin macam tu lah ni? Jauh pun tak apa dia pergi. Ni kadang-kadang Tok Imam panggil pergi tak apa, tak mau pergi. Contoh macam kenduri saya baru ni, Tok Imam dekat rumah, bukan jauh pun jalan kaki, tak main duduk Tok Imam. Nah, kenapa gitu? Ustaz Fadil. Kemudian kalau tengah masak dia boleh buang tinggal baju pagoda tu, dia kacau dalam kawah. Ustaz Fadil. Kalau habis bertengah-tengah kalau panggil Ustaz, kita buat tahlil Ustaz, dengan baju pagoda tu dia meduk di kursi, dia sangkut baju ke meja dia buat tahlil tu. Saat kita habis masak, dia pakai balik baju ke meja, dia duduk dengan orang dia makan. Satu. Yang kedua, Ustaz Fadil bila buat tamrin, dia tak balik rumah, buat qiyamul tamrin tak balik rumah, dia duduk tidur dengan kami. Pasal saya tak kahwin lagi, pasal saya ketua pemuda. Dia duduk dengan pemuda-muda, dia tidur, dia sembang sekali. Cuma tak ada gambar masa banjir lu hanya. Dia bertunjuk gambar yang Ustaz Fadil duduk dengan kami, makan dengan kami, dia duduk sebelah saya sebagai ketua pemuda, dia duduk sebelah saya, kami duduk sembang. Boleh makan nasi, pemimpin boleh makan nasi antalam. Ustaz Fadil boleh makan nasi dengan kami lantalam. Dan bicara tak pemimpin itu? Nak makan hasil, kena meja hasil, ada VIP. Ada VIP lagi. Ustaz Fadil tak perlu menyandul. Dia boleh duduk, angkat lutut sebelah, dia duduk makan antalam. Dia nak makan. Macam kita makan bulan puasa tu. So kita nak uji bulan puasa ni, kalau umur saya panjang, boleh panggil pemimpin-pemimpin daerah kita, so main dia makan dalam ni, duduk dengan hidang ni. Belah depan dia tu buat jari lalu. Tengok dia boleh duduk. Ustaz Fadil kami biasa kutip ikan, bagi dia makan lah, bekas tangan kami ni, kutip ikan bagi dia ambil makan ikan. Gelas tak ada, kami minum. Ustaz tunggu gelas, dah apa? Ni boleh dah. Minum bekas gelas anak murid Ustaz Fadil. Ini antara kebaikan. Nah, Ustaz Fadil pernah betulkan serban. Dia tengok tak kena, dia tolong lilit serban Ustaz Fadil. Ish, nak cerita tok guru kita. Andai minta Fadil. Dan Ustaz Fadil sentiasa akan menolak kalau kata ada siapa-siapa walaupun di kalangan anak murid yang dia rasa dan hati anak murid ni, dia sanggup unduk dia jadi makmum di belakang bagi anak murid ni jadi imam, untuk melatih jadi imam. Ustaz Fadil. Itu sebagai beberapa 4 contoh yang saya bawa yang kata keistimewaan dan kemuliaan Allah bagi kepada Allahyarham Ustaz Fadil.
dan menilai sendiri. Nah, ini itu saya berani bawa benda ni, siapa tulis buat benda ni, kepribadian dia semua ada. Sampai saya bila muktamar aku nampak kereta dia, saya pun dah teriak dah. Mau nampak kereta dia, kereta menjadi hitam tu, sedang menangis dah. Tak nampak dia lagi, mau nampak kereta, ayat mata futuran dah. Kenang jasa dia. Bukan nampak dia lagi, dia tak ada dah. Tapi nampak kereta, kereta hitam. Sekarang kereta hitam tu ada di markas Bukit Besar. Kami tengok kereta hitam dia mesti di Bukit Besar. Subhanallah. Nampak? Sentiasa menyeru dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jasa mendidik. Baik. Sedangkan rasa keagamaan pula satu ciri yang paling kuat dalam Islam. Mana kita ni kena rasa keagamaan dalam kita. Kita kena bangga jadi orang Islam. Kena bangga. Kita hari ni macam tak seronok jadi orang Islam. Patutnya kita kena mendabik ada. Kita kena seronok. Kena ada rasa macam proud, orang putih kata, kena rasa macam bangga sikit ni aku ni orang Islam. Macam tadi kata wa innani dalam sini ayat ni kan. Sungguhnya aku orang Muslim. Kena rasa kebanggaan. Ni nak abang kata Islam pun merasa lagu lambat. Nah, patut bila orang tanya pi luar negeri, you daripada mana? Malaysia. Makan terang. You bangsa apa? Melayu. Dia tak ada agama kita abang. Saya Melayu, agama Islam. Abang tu dah. Jangan sampai tanya. Nampak? Ni kita bila orang tanya you agama apa? Duk sangat nak abang Islam takut macam malu dah. Rasa bangga. Rasa keagamaan. Bila kita rasa keagamaan, kita sanggup buat apa saja kerana Allah dan Rasulnya. Dah. Itu cerita dia. Itu dia. Bukan kita tunjuk gagah di kampung, lepas tu pergi sana sengap dah dah. Kalau gitu. Kita bila-bila kena berdepan dengan ancaman yang orang macam contoh Yahudi, jadi kita kena rasa bangga kita orang Islam, kita kena berani untuk mentang dia. Cakap depan dia. Itu dia. Melalui ciri ini agama Islam dapat dikenali. Bila kita rasa aman, maka Islam dikenali. Oh, ni Islam. Ni Islam. Kita pergi di negeri China, kita nampak Islam di negeri China. Tapi kita main di Malaysia, kita tak nampak pun Islam di sini. Nampak lagu orang lain. Tengok budak Melayu, rambut potong tepi ni, rambut tinggal rambut tengah. Pakai subang, tapi dia jenggot. Rambut potong tepi, cantik dah. Ada subang, ada jenggot. Baru ni di Kok Diang baru ni. Di Kok Diang baru ni. Jual apa CD. Jual CD. Dia tengah terkejut. Sebab saya tak pegang daun palas katok ni. Ya, dah katok ke daun palas tu baru kuat. Ni apa ni? Nah, dia tak masuk benda-benda lagi. Subhanallah. Filem-filem jangan tanya. Allahu Akbar. Jadi kita tak nampak. Patutnya kita tunjuk orang nampak, oh Islam. Ni Islam. Itu dia. Dan ciri ini juga Islam dapat dikenal dalam satu jangka masa yang amat panjang. Maka sampai bila-bila orang kena Islam macam ni, Islam ni. Orang kenal. Islam. Ni Islam. Dah. Itu kita nak tengok. Biar syiar tu berkembang. Nampak, oh ni Islam. Adalah menjadi satu hakikat bahawa generasi masa kini tidak akan dapat diperbaiki kecuali oleh satu yang telah dapat memperbaiki generasi yang terdahulu di umat ini. Maknanya dia kata hakikat yang kita tengok hari ini generasi Allah ni kita tidak dapat perbaiki kecuali dia kata melalui satu yang telah diperbaiki oleh orang sebelum. Dia tengok orang sebelum buat macam ni, macam ni, macam ni. Oh, baru kita nampak. Oh, dia macam ni, macam ni. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Itulah dikatakan gerakan itu sendiri. Baik, kita sambung pada yang benar baru. Dia kata gerakan membawa kepada kemajuan, dia kata. Yakni gerakan yang tidak jumud. Gerakan yang tidak beku. Mana pemikiran kita, walaupun Quran kata itu, kita kena menyesuaikan di masa kini dengan Quran. Bukan menjadi Quran masa kini. Kita akan menyesuaikan masa kini dengan apa yang dikandung dalam Quran itu. Itu dia. Dengan